It was narrated by Abu Dawood and Al-Tirmidhi from Abdullah ibn Mas'ud, who reported that the Prophet, peace be upon him, said, "If there was only one day left on this world, Allah would prolong that day until He sends forth a man from me or from my family, whose name will be similar to my name, and his father's name similar to my father's name." If we understand it that it's like that, the literal meaning of what the hadith is, that it matches that or it's like that, then the Mahdi's name possibly could be Ahmad. If his father's name is like the father's name, of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, then it could be Abdullah, but it also could be Ismail, because the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in another narration, he says that I am the son of the two sacrifices, meaning Abdullah and Ismail, because also Muslims believe that. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Al-Imam Mahdi sabit dalam hadis-hadis yang mutawatir. Jadi, kita ahli sunnah wal jamaah, kita mempercayai di akhir zaman akan munculnya seorang imam yang digelar sebagai Al-Mahdi. Dan kemunculan Mahdi adalah salah satu daripada alamat besar hari kiamat ataupun akhir zaman. Dan Imam Mahdi ini, kita kena ingat, bagi ahli sunnah wal jamaah, kita tidak menanti kemunculan Imam Mahdi. Seperti mana yang ada dalam akidah Syiah, dinamakan Mahdi Muntazar. Maknanya, Imam Mahdi yang dinanti. Orang ahli sunnah wal jamaah, maka mereka bekerja, beramal untuk mempertahankan agama Islam, mempertahankan umat Islam tanpa menanti kemunculan Imam Mahdi. Dan kita disebutlah hadis Nabi SAW, maka apabila waktu itu berlakunya hari kiamat sekalipun, maka di tangan kalian ini ada anak pokok, maka tanamlah anak pokok tersebut. Walaupun dunia kiamat dah hancur dah, tapi masih lagi kita berusaha melakukan kebaikan. Maka itu yang kita anjurkan kepada seluruh umat Islam. Pertama, apa maksud Mahdi? Mahdi itu maknanya yang diberi petunjuk. Maka para ulama menyebutkan kenapa lelaki yang muncul di akhir zaman nanti yang akan memimpin umat Islam ini dipanggil sebagai Imam Mahdi. Imam maknanya dia diikuti, Al-Mahdi maknanya dia diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala kepada perkara-perkara yang tidak dipahami oleh ramai orang. Seterusnya, berkenaan dengan dakwaan Mahdi yang begitu ramai di sini. Kita kena ingat bahawasanya yang disebut oleh Rasulullah SAW tentang kemunculan lelaki itu ada alamat-alamatnya. Maka adakah yang muncul sekarang ni itu bertepatan alamat-alamat yang disebut oleh Rasulullah SAW? Alamat satu saja sebenarnya yang disebut oleh Syekh Ali Jumu'ah hafizahullahu ta'ala wa radhiyallahu ta'ala anhu, yang menunjukkan bahawa Imam Mahdi itu adalah benar-benar Imam Mahdi. Apa dia? Tak ada persengketaan apabila dia muncul nanti. Zaman sekarang ni, orang yang dakwa kata dia Imam Mahdi, semua sepakat tak? Dia Imam Mahdi. Ulama-ulama sepakat ke tak? Sepakat ke untuk berbai'ah dengan dia? Tak ada. Bahkan hak yang akan muncul nanti disebutkan di depan di Kaabah nanti, iaitu Imam Mahdi yang sebenar, tidak akan ada siapa berselisih tentang kepimpinan dan keadilan dia. Saya nak sebutkan satu kaedah penting supaya menjawab syubhat kekeliruan yang berlaku di kalangan pokok ini. Pertama, mereka ini mempermain-mainkan hadis-hadis Rasulullah SAW yang menyebut tentang Mahdi itu. Maka saya sebutkan kaedah yang dinyatakan oleh Maulana Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari radhiyallahu ta'ala. Kalaulah hadis-hadis itu yang disebut tentang alamat-alamat akhir zaman, maka kaedah yang pertama adalah kita mesti menanggung makna hadis itu kepada makna yang hakikat. Kalaulah dalam hadis Nabi SAW sebut matahari terbit belah barat, maka jangan kita pandai-pandai menafsirkan matahari terbit belah barat tu dengan tafsiran kata, bukan maksud betul-betul matahari terbit belah barat, tetapi Islam terbit belah barat. Islam tu menyerupai matahari. Tak boleh tafsir begitu. Maka berkenaan dengan isu Mahdi ini, bila Nabi SAW daripada hadis riwayat Tirmizi ataupun Abi Daud, daripada hadis Ibn Mas'ud, kata akan memerintah seorang lelaki daripada ahli keluarga aku, menepati, yuwatik, menepati namanya itu akan nama aku. Maknanya nama Imam Mahdi adalah Muhammad bin Abdullah. Yang saya lihat daripada video-video yang menceritakan tentang Imam Mahdi ini, mereka banyak menyeleweng, menggunakan nas-nas terjemahan
Mereka kata, oh, mirip nama apa? Nya dengan nama aku. Jadi boleh saja nama apa yang baik, lebih kurang macam Muhammad, Mahmud pun tak apa. Bahkan yang betulnya adalah apa? Bila sebut yuwatik berdasarkan kaedah bahasa Arab, bertepatan. Sebab tu kita sebut mereka ini bermain-main dengan nas hadis kerana mereka jahil tentang bahasa Arab pertama. Sebab tu diperujuk pada terjemahan. Kemudian yang kedua, mereka tidak mengetahui kaedah untuk apa? Bermuamalat, berinteraksi dengan nas-nas hadis baginda Nabi SAW. Kita sebut bahawa yang pertama, khulasahnya, tak perlu kita nak tunggu Mahdi. Bahkan semua mesti bekerja untuk meninggikan syiar Islam. Kemudian yang kedua adalah mesti kita memahami nas-nas daripada hadis Nabi SAW, daripada Al-Quran dengan ilmu bahasa Arab yang betul-betul mantap. Yang ketiga, asal bagi segala kalam, iaitu nas-nas hadis dan juga Al-Quran itu, primernya adalah kita faham dengan maknanya yang hakiki. Tak boleh kita takwil lebih kurang. Maka itu dipanggil kaedah penting untuk antum hadam supaya kita dapat selamat daripada fitnah. Moga-moga Allah SWT menyelamatkan kita daripada fitnah-fitnah yang mengarut ni. Wallahu ta'ala. Amin.